Parti Pejuang Tanah Air Pejuang kini mempertimbangkan untuk mewujudkan gabungan parti baharu sebagai strategi untuk menyertai Perikatan Nasional PN setelah permohonan mereka sebelum ini ditolak. Selepas gagal menyertai Perikatan Nasional, langkah terbaru untuk mewujudkan gabungan parti baru dilihat sebagai satu cubaan untuk mencari ruang dalam gabungan PN yang dominan dengan dua parti Melayu. Persoalan utama yang timbul ialah adakah PN bersedia menerima mereka kali ini? Apakah faktor yang menyebabkan permohonan Pejuang ditolak sebelum ini? Dan yang lebih mendalam, apakah peranan Pejuang dalam landscape politik Melayu yang semakin terpecah ini? Dalam sidang media, Mukris Mahathir menjelaskan bahwa mereka kini meninjau strategi baru, bukan sekadar menjadi parti kecil yang berdiri sendiri, tetapi membentuk gabungan parti. Namun, adakah langkah ini cukup untuk meyakinkan PN yang kini didominasi oleh dua parti Melayu? Atau adakah ini hanya satu usaha terakhir bagi Pejuang untuk terus relevan dalam politik Malaysia? Mukris juga memberi penekanan kepada pentingnya mendekati generasi muda, tetapi adakah mereka sudah terlambat untuk menarik minat golongan ini, memandangkan politik Malaysia kini semakin dipenuhi oleh pemain-pemain politik yang lebih muda dan dinamik? Penglibatan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai pengasas Pejuang bersama Mukris dan beberapa tokoh politik lain terus menimbulkan tanda tanya mengenai sejauh mana pengaruh mereka dalam menawan semula hati pengundi Melayu. Adakah politik lama masih relevan dalam zaman ini? Dengan lanskap politik yang terus berubah, bagaimana Pejuang akan kekal berdaya saing dalam menghadapi pilihan raya umum ke-16? Pejuang pernah ditolak oleh PN dan kali ini mereka berusaha untuk mencari pendekatan lain. Tetapi, adakah PN akan berubah fikiran? Bagaimana penerimaan dari parti-parti lain dalam PN seperti Bersatu dan PAS terhadap usaha ini? Adakah kemunculan Pejuang dalam PN bakal merapatkan perpecahan politik Melayu atau hanya menambah kerumitan dalam gabungan parti itu sendiri? Langkah Pejuang mendekati golongan muda juga perlu diberi perhatian. Adakah generasi muda Melayu akan melihat Pejuang sebagai parti yang mewakili aspirasi mereka atau sekadar parti lama dengan wajah yang sama? Apakah isu-isu yang benar-benar diinginkan oleh golongan muda, dan adakah Pejuang mampu memahami serta menanganinya? Isu-isu ini pastinya akan menghangatkan perbincangan politik dalam kalangan pemerhati dan pengundi. Apa yang pasti, langkah Pejuang ini bukan hanya soal menyertai PN, tetapi juga tentang masa depan politik Melayu di Malaysia. Apakah Pejuang mampu bangkit semula atau mereka akan terus tenggelam dalam arus politik yang kian mencabar?